Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam siri yang ke-39 dari kitab Al-Iman, Hakikat, Rukun, Hakikat dan Pembatalannya, di dalam bab perbincangan tentang hukuman ahli maksiat, ahlul ma'asi. Apa dia kah? Ulama letak di mana orang-orang yang buat maksiat ni duduk di mana dia? Maka kita perbincangan kita yang terlepas, para ulama mengatakan bahawa kita tidak mengkafirkan ahli maksiat. Tak kata dia kafir lagi selagi dia tidak menghalalkan perbuatan itu. Kalau dia kata apa salahnya? Suka sama suka, itu tak boleh, sebab dia dah menghalalkan. Selagi dia tidak menghalalkan, kita mengatakan bahawa mereka duduk di bawah masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah. Allah Ta'ala nak maaf, dia maaf, kuasa di tangan dia. Sebab yang Tuhan tak maafnya siapa? Orang-orang yang melakukan syirik. Kemudian di sana terdapat hadis-hadis yang menyebut tentang syurga itu adalah tempat tinggal bagi orang yang menyaksi dua kalimah syahadah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang ni akan dapat masuk syurga. Jadi kita telah baca sebanyak berapa hadis, man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa dia mati dia tahu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka orang ni akan masuk syurga. Kita telah baca sebanyak 6 hadis. Sambungan perbincangan kita kali ini iaitulah hadis-hadis tadi yang menyebut tentang orang yang mengaku la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Diulas oleh Imam Nawawi dengan katanya, apabila datang hadis yang pada zahirnya menyalahi dengan kaedah umum tersebut, mestilah kita ihtimalkan, kita buat andaiankan, supaya nas-nas syarak terhimpun menjadi satu. Macam mana kita nak kata hak ni, perbuatan macam ni jadi kafir, kemudian perbuatan macam ni bukan daripada amalan orang Islam, yang kita akan baca nanti dengan hadis yang lepas. Yang 6 hadis itu menyebut tentang siapa dia kata la ilaha illallah, orang dia masuk syurga. Macam mana kita nak campurkan dua hadis ini jadi satu dengan hadis yang akan datang ini? Ini perbahasan kita. Jadi kita dapati hadis-hadis itu ada beberapa bahagian. Satu bahagian zahirnya menafikan iman daripada orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi ada hadis yang menafikan orang yang buat maksiat laisa minna, bukan daripada pengikut kami. Apa ni, orang ni sudah tidak ada iman, contohnya. Bahagian yang satu bahagian lain menunjukkan bersihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bebas daripada orang-orang yang melakukan maksiat. Dia tak mau campur tangan. Ini bukan pengikut aku. Jadi itu dua bahagian. Dan satu bahagian lagi menamakan sebahagian maksiat dengan nama kufur dan syirik. Jadi ada dikata maksiat itu kufur. Di sini kami cuba sebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Hadis yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Muttafaqun alaih. Maksudnya memaki, hamun orang muslim adalah satu amalan fasik. Apa dia maki orang Islam, orang ini fasik, dan membunuhnya adalah amalan kufur. Tengok, siapa dia bunuh orang, zahir hadis ni kafir, kufur. Jadi macam mana dengan pengertian hadis yang sebenarnya? Hadis yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Muttafaqun alaih. Janganlah kamu kembali menjadi kafir selepas wafatku. Jangan murtad, jangan berpaling tada dengan berlakunya bunuh-membunuh dan memotong oleh sebahagian kamu akan tengkuk sebahagian yang lain. Jadi hadis ini nampaknya jadi kafir, bunuh-membunuh. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Yang ketiga, man halafa bighairillah faqad asyraka.
riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Al-Hakim, sesiapa yang bersumpah dengan lain daripada Allah, sumpah dengan nama lain, demi matahari, demi bintang, demi batu, demi bukit bukau, demi hantu, jin, jemalan semua, apa jadi? Berarti ia telah mensyirikkan Allah. Hadis yang keempat, isnatani fin nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'ala al-mayyit, rawahu Muslim. Dua sifat yang menjadi manusia itu kufur dengan sebab kedua-duanya, yaitu menuduh pada keturunan. Maknanya dia tuduh keturunan orang ni keturunan. Jadi kita nak menafikan nasab keturunan orang. Jangan. Kita mana tahu kalau kita nafi orang ni anak orang itu bermakna kita tuduh mak ayah dia berzina. Berat tu. Jadi banyak kaitan dia. Dan menangis meratap berlebih-lebihan. Dalam kurungan dia kata berbiji sabak. Apa dia biji sabak? Di atas kematian. Bila ada kematian, duduk meraung, duduk bertempik, mati lah dia ni apa. Jadi seolah-olahnya dialah yang memberi rezeki dia segala-galanya, tidak ingat kepada Allah. Itu 4. Yang kelima, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wat-taubatu ma'rudatun ba'du, muttafaqun alaih. Maksudnya, tidak berzina oleh orang yang berzina ketika ia berzina sedangkan ia seorang mukmin. Tak mungkin seorang yang berzina kalau dia ada beriman. Bermakna kalau dia tak beriman baru dia berzina. Jadi orang berzina itu bukan mukmin. Zahir hadis macam tu. Dan tidak mencuri oleh orang yang mencuri ketika ia mencuri sedangkan ia seorang mukmin. Dan tidak minum arak oleh orang yang minum ketika ia minum sedangkan ia seorang mukmin. Jadi kalau tengok hadis ini menunjukkan bahawa perbuatan-perbuatan ini menunjukkan orang itu bukan mukmin lagi. Dan taubat itu terbuka selepas itu. Jadi taubat itu ada lagi. Hadis ini muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Hadis yang ke-6, man hamala as-silah falaysa minna wa man ghashana falaysa minna. Rawahu Muslim. Sesiapa yang menyerang dengan senjata, maka ia bukan dari golongan kami. Bawa senjata gitu surau orang yang bukan musuh. Tak tahu siapa, mengganah kalau panggil mengganah. Dan siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami. Jadi hadis ni menunjukkan orang yang menipu berat. Yang ke-7, laisa minna man darabal hudud au syaqqal juyub au da'a bid'awal jahiliyati, muttafaqun alaih. Maksudnya bukan daripada golongan kami orang yang memukul pipi. Tapah pipi bila ada kematian, ada musibah. Atau mengoyak baju. Atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Duduk walau yang belau bertepik ketika kematian atau berlaku musibah. Jadi ini amalan-amalan yang menunjukkan bahawa perbuatan ini berat. Hadis-hadis yang seumpama ini masih banyak lagi. Di mana golongan Al-Khawarij. Golongan Khawarij ini golongan yang mengkufurkan. Apa ni? Orang yang menentang Sayyidina Ali. Dia panggil golongan Khawarij. Yang akidah dianya mengkufurkan mereka yang melakukan dosa besar. Jadi puak-puak Khawarij ini kalau orang buat dosa besar dia kata orang kafir. Ganah Khawarij ni. Jadi golongan Khawarij yang mengkufurkan mereka yang melakukan dosa sahajalah yang menanggungkan hadis-hadis ini di atas zahirnya. Jadi kalau golongan Khawarij, orang Khawarij hari ini, tempat kita hari ini kalau sebut Khawarij itu bukannya masalah pahaman, ini masalah orang menentang kerajaan, dikata Khawarij. Jadi kita jangan mudah dianggap, jangan mudah buat tafsiran. Kena tafsir dulu. Khawarij itu dia menentang kerajaan yang macam mana? Kerajaan yang menuduhkan lesen judi, lesen arak, lesen pelacuran, lesen zina. Boleh tak boleh dilawan? Dia menentang. Jadi itu kena tafsir.
Bukan semua orang menentang kerajaan itu maknanya khawarij. Ni kita lagi mudah-mudah ya buat jatuh hukum. Jadi golongan khawarij ni golongan yang mengkafirkan ahli maksiat. Adapun ahli sunnah wal jamaah, maka sikap mereka ialah tanggungan hadis-hadis ini supaya selaras dengan kaedah umum yang telah disebut. Jadi ahli sunnah kata hadis ini kita kena letak dulu kategori wa'id, janji seksa ini, iaitulah satu janji yang berat. Kaedah dianya supaya orang tu tidak melakukan dosa-dosa. Semua ni dosa besar. Cuma kita nak kata dia kafir itu jadi masalah yang berat. Sikap demikian ialah sepakat kata di antara mereka, dalam hal itu mereka berselisih pendapat tentang takwil hadis-hadis itu. Jadi para ulama'nya dalam kaedahnya tidak mengkafir al-qiblah, tapi macam mana nak takwil hadis? Hadis-hadis yang menunjukkan kepada siksaan ini nak tafsir macam mana? Yang pertama, segolongan daripada mereka menakwilkan kufur dalam hadis-hadis itu dengan makna kufur ni'mah. Bukan kufur i'tiqad, tapi kufur dari sudut perbuatan, nikmat dia. Bukanlah kufur yang mengeluarkan daripada Islam. Satu. Yang kedua, segolongan daripada mereka menakwilkan kufur dalam hadis-hadis itu dengan makna kufur nikmat. Itu yang pertama tadi. Segolongan yang kedua daripada mereka mengatakan bahawa hadis-hadis yang mengatakan kufur itu adalah bertujuan menakut-nakutkan. Nak beri amaran, buat macam ni jangan, boleh hilang iman, dan membesar-besarkan dosa. Nak suruh nampak dosa tu besar. Yang jadi masalah hari ini, apabila masyarakat nampak dosa kecil, hak besar ni siapa? Pelanggar undang-undang polis. Besar. Nampak tak lari laju, tak boleh. Kenapa? 300 saman. Besar tak usah 300? Besar. Kenapa tak semayang? Tak apa, hati baik. Sebab tak semayang pun boleh makan juga. Tak kena saman. Jadi kita nampak tak besar. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa orang tak salat, orang berzina, orang curi, orang-orang yang buat dosa-dosa besar ini, satu wa'id, janji seksa yang berat, supaya orang itu terasa bahayanya perbuatan tersebut. Yang ketiga, segolongan daripada mereka mengatakan hadis-hadis yang mengkufurkan itu jika orang yang melakukan maksiat sudah tentu menganggapkan maksiat itu halal. Jadi kalau orang itu menghalalkan, baru jadi kufur. Dan kufur yang disebut dalam hadis-hadis itu adalah kufur hakiki, kufur sungguh, kufur hati, tapi syarat dia menghalalkan. Maka siapa yang menganggap halal maksiat-maksiat tersebut dalam hadis-hadis itu adalah kafir dan murtad, wal'iyazubillah. Jangan ada main-main. Ini mudah-mudah bahasa kita. Tak apa. Undang-undang negara kan. Ada main gitu juga. Yang keempat, segolongan yang lain menakwilkan tiada hadis itu dengan takwilan yang selaras dengan kaedah umum dan tetap di sisi Ahlus Sunnah. Ia mengatakan orang yang mengerjakan dosa besar tidak akan kekal dalam neraka. Bukan makna tak masuk neraka, masuk. Tapi dia boleh keluar lepas pada dibersihkan dengan azab-azab itu. Mereka tidak mengikuti takwil umum yang mencakupi semua hadis. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, segolongan yang lain pula mengatakan maksud hadis-hadis tersebut ialah menerangkan amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang hasil daripada kufur. Jadi hasil daripada kufur, ini amalan dia. Bukan hasil daripada iman. Orang yang beriman, orang yang buat kufur, kesannya ialah dia akan buat benda mungkar. Kerana iman tidak menghasilkan amalan dan perkataan demikian, maka jauhkan daripada amalan dan perkataan tersebut. Ini diambil pada Risalah Iman bagi Abi Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Imam Abu Ubaid Al-Qasim rahimahullah menganggapkan dhaif takwilan tersebut. Takwil lagu ni dhaif. Dan beliau berkata, dan fahaman kami mengenai masalah ini ialah maksiat dan dosa tidak menghilangkan iman dan tidak menjadikan kufur. Jadi pahaman medianya, maksiat dan dosa ini tidak menghilangkan iman. Masih lagi dalam daerah orang beriman. Kalau dia mati, kita boleh salat jenazah dia. Jadi itu perbezaannya. Tetapi ia menafikan hakikatnya dan keikhlasannya. Tak ada ikhlas dianya.
Allah mengasihkan dengannya akan amalan ahli iman, serta menetapkan beberapa syarat pada beberapa tempat dalam Al-Quran, seperti Allah menghiaskan dengannya akan amal ahli iman. Ini salah. Bukan mengasihkan, mana menghiaskan. Allah menghiaskan dengannya akan amal ahli iman, serta menetapkan beberapa syarat pada beberapa tempat dalam Al-Quran, seperti ayat berikut. Jadi kita nak cerita sini kaitan di antara iman dengan amal tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alayhi haqqan fit Tawrati wal Injili wal Qur'an. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Maksudnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Jadi seolah-olah Tuhan beli nama ini dengan syurga. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau dibunuh. Dua tu ya. Itu telah menjadi janji Allah yang benar daripada Allah di dalam At-Taurah, Al-Injil dan Al-Quran. Sesiapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. Ini sifat orang tadi. Orang yang benar janji dengan Tuhan, apa sifat dia? Orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang merantau kerana mencari ilmu dan berperang, yang rukuk dan sujud, yang menyuruh berbuat baik, yang mencegah daripada berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan bergembiralah orang-orang itu. Jadi surah At-Taubah ayat 111 dan 112. Jadi nampak pada kita kaitan ayat ini dengan sifat orang beriman. Ayat yang berikutnya, dalam ayat lagi Allah berfirman, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Maksudnya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sifat orang beriman lakukan sifat dia khusyuk dalam salat. Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Buah kosong tak ada. Kalau ngupak orang bukan sia-sia tu, kata yang mungkar lain. Dan orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba-hamba yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Maka siapa yang mencari yang sebalik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara salat mereka itu, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Ayat yang berikutnya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah, orang yang kata Allah, gementarlah hati mereka. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka kerananya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebahagian daripada roti yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa darjat ketinggian di sisi Tuhan dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Jadi apa kata? Berkata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam tadi, ayat-ayat yang menjelaskan syariat Allah yang diperuntukkan ke atas ahli iman dan menafikan daripadanya segala maksiat, kemudian ditafsirkan oleh hadis-hadis yang akan perkara-perkara yang mencacatkan iman. Ketika iman yang disebutkan sifat-sifatnya tadi bercampur dengan maksiat, yang bolehlah kita katakan ini bukan perjanjian kepada orang-orang yang beriman dan bukanlah tanda-tanda untuk mengenali ahli iman. Ayat-ayat itu menafikan daripada mereka hakikat iman. Tetapi nama iman masih ada pada mereka. Jangan gitu kakak nala lagi. Kalau orang berkata, bagaimana boleh kita katakan tidak mukmin sedangkan iman belum hilang? Sedap ibarat soalan ni. Kita kata orang maksiat ni orang neraka. Macam mana kita kata dia orang mukmin? Orang ada iman. Sudah. Kita menjawab, percakapan demikian adalah masyhur dalam kalangan orang Arab. Macam mana kita kata orang ini tak beriman sedangkan asal iman mawujud? Gabay orang Arab kata, tidak menjadi kepelikan hilangnya amalan daripada orang yang melakukannya apabila ia lakukan bukan dengan hakikat amalan yang sebenar. Tak pelik lah. Tidakkah kita perhati orang yang bercakap, engkau tidak buat sesuatu apapun? Ini istilah orang cakap. Tahu gambar satu ni. Istilah tak? Tak buat apa-apa awak ni. Mereka tahu 20 tahun dah tahu apa-apa. Apa ke mana tahu apa-apa? Tak ada benda kau buatnya. Awak ni duduk dengan saya 10 tahun dah, tak ada apa-apa. Yang kawan tu siang malam tak bagi dia. Tak ada apa-apa. Nak kata apa? Jadi dia kata engkau tak buat satu apapun kepada tukang yang tidak cermat dalam pembuatannya. Jadi dia kata ni kepada siapa? Pada orang yang tak cermat. Allah, mu tak buat satu. Padahal kau tu buat bina. Tak mau bolok habis cuma tidak bersih. Percakapan itu menafikan sikap cermat. Bukanlah berarti menafikan perbuatannya. Betul tak? Realitinya pada nama dia adalah seorang tukang, tetapi dari segi sikap cermat tidak. Seolah-olah orang yang tidak berbuat apa-apa. Hilanglah hingga mereka berbicara panjang dalam hal ini. Kalau bicara panjang dalam hal ini, apa boleh kata? Contohnya seperti seorang anak yang derhaka pada bapaknya sampai menyakitinya. Na'udzubillah lah. Anak-anak derhaka pada ibu bapa. Maka dikatakan kepada anak itu, ia bukan anak. Ni bukan anak aku ni. Dan siapa dia anak dia kalau tidak anak awak? Ini dipanggil kata-kata bandingan, nak marah. Awak bukan anak dia. Sedang mereka mengetahui bahawa ia adalah anak kandungannya sejati, bukan anak angkat. Begitulah dikatakan kepada saudara dan kepada isterinya. Ni lagu ni keadaannya.
Kemudian berkata Abu Ubaid Al-Qasim lagi rahimahullah, demikian juga hadis yang menegaskan bukan daripada golonganku, laisa minna. Apa maksud tu? Seperti hadis siapa yang menipu kami, ia bukan daripada golongan kami. Maksud bukan golongan itu maksud daripada mana? Maka bukanlah bermakna terlucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukanlah terkeluar daripada agamanya. Itu maksudnya bukan keluar agama. Bahkan menurut pendapat kami, ia bukan daripada golongan orang-orang yang mengikuti jejak langkah kami dan bukanlah daripada kalangan orang-orang yang menjaga syariat kami. Itu maksud laisa minna. Maknanya orang ni bukan orang yang jaga syariat, bukan orang yang memelihara pada kesucian syariat. Dia buat ikut sendiri dia buat apa yang dia nak. Adapun dalam beberapa asar yang diriwayatkan, ada menyebut hal kufur dan syirik, dan kedua-dua itu sabit dengan sebab melakukan maksiat. Apa dia pula? Hadis-hadis menyebut tentang syirik orang buat maksiat. Maka pengertiannya di sisi kami ialah bukan kufur dan syirik itu sabit ke atas orang yang melakukan maksiat dan menghilangkan imannya. Bahkan perbuatan maksiat itu adalah akhlak dan tabiat hidup orang-orang kafir dan musyrikin. Jadi tabiat orang bukan Islam itu tabiat dia. Tiba-tiba kita pergi rampah kuasa. Rampah kuasa tak ada kuasa hari ni? Rampah kuasa lah. Orang Islam pergi ambil kuasa orang bukan Islam. Jadi orang bukan Islam pula tak menipu. Orang Islam pula hak kuat. Kuat apa? Kuat pun tak boleh. Bagi pergi jawatan sikit itu amanah lalu. Hilang duit juta-juta. Masalah kita ni. Ya, terlebih orang Islam bertukar. Allah. Adapun beberapa asal tadi apa ni yang menyebabkan maksiat, maka pengertiannya di sisi kami ialah bukan kufurnya syirik itu sabit kata orang yang melakukan maksiat dan menghilangkan imannya. Bahkan perbuatan maksiat itu adalah akhlak dan tanda hidup orang-orang kafir dan musyrikin. Ambil daripada risalatul iman. Sebenarnya dalil dan perintah syarak yang qat'i. Maknanya perintah hak utuh dah. Macam salat. Salat yang putus tak utuh? Utuh dah. Apa dia kata semaya tak wajib ni, maka patut tak ada. Mungkin lah dalam Quran dan hadis ada. Tapi dia kata apa orang ini? Orang perintah syarat pasti yang menghendaki supaya kita mentakwilkan asal tersebut. Di antaranya, yang pertama, ada beberapa hadis yang mutawatir. Apa dia hadis mutawatir ni? Hadis yang diriwayat oleh ramai di kalangan sahabat. Ramai. Kemudian diriwayat oleh tabi'in dengan bilangan yang ramai. Itu mana hadis mutawatir. Menunjukkan bahawa orang yang mengerjakan dosa besar dan maksiat tidak akan kekal dalam neraka. Jadi orang itu ada harapan lah. Bahkan akhirnya mereka akan kembali pada syurga. Boleh jadi selepas melalui seksa yang sementara, dan boleh jadi setelah mendapat keampunan daripada Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Memang itulah ikat ini. Tidak kata boleh jadi saja. Maknanya memang dah. Orang yang mendapat tadi itu maaf lepas. Itu atas limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Kami telah bawakan sebahagian daripada hadis-hadis itu yang mengisyaratkan bahawa dosa-dosa besar pada hakikatnya bahayanya lebih besar daripada setengah amalan yang diberi nama kufur pada setengah-setengah hadis. So, ada kata dosa besar itu berat lagi. Perbuatan zina. Dan mencuri umpamanya lebih bahaya daripada memaki muslim. Betul tak? Lebih daripada percaya pada nahas, siam ajar. Dan lebih berbahaya daripada meraung kepada orang mati yang berdiri, yang diberi nama kufur. Perkara-perkara maksiat yang disifatkan dengan kufur pada setengah-setengah hadis, kalaulah ia benar-benar sebab terjadinya murtad dan terkeluar daripada agama, nasaya hukuman di dunia ini adalah hukuman yang diijma' oleh umat Islam. Iaitulah hukuman yang dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Man baddala dinahu faqtuluh." Maksudnya siapa yang menukarkan agamanya, maka hendaklah kamu bunuh. Orang yang murtad, pegang kepala dia mati. Gatut kok. Habis itu. Demikian juga kita dapati
hukuman Allah kepada pencuri dengan memotong tangannya. Hukum tu hal orang curi, apa jadi? Kena kat tangan, kan? Hukuman orang yang berzina dan orang yang sudah mundur orang lain berzina dengan hukuman sebab untuk orang muhsan. Kalaulah dosa-dosa itu menyebabkan jadi kafir. Tengok ni hadis tadi sebut kafir. Maka tidak ada hukuman lain kecuali bunuh. Tak boleh dah nak sebab ke apa? Nak takzir, tak boleh. Pakai patut lalu. Dalam arti kata, kalau mereka benar-benar menjadi kafir, maka tidaklah dihukum potong tangan dan hukuman sabtu. Hukuman sebab. Jadi tak boleh. Dan tidaklah diterima keampunan wali orang yang dibunuh terhadap pembunuhnya. Kerana orang murtad ia tidak berhak menerima keampunan daripada siapapun di dunia ini. Wal'iyyazubillah. Ini tak berlindunglah kita dengan Allah. Dan nas Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' menjelaskan bahawa orang yang berzina, orang yang mencuri, dan orang yang menuduh orang lain berzina tidak dibunuh. Kena bunuh orang ini. Bahkan dikenakan hukuman hudud. Itu menunjukkan bahawa mereka bukanlah orang yang murtad. Kita dapati dalam Al-Quran terdapat beberapa nas yang Allah hitungkan kepada orang yang mengerjakan dosa, termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman. Jadi dalam Al-Quran apa jadi? Dan diisbatkan sifat iman kepada mereka. Kita cerita dalam Al-Quran orang ni orang dosa tapi ada iman. Dan diisbatkan persaudaraan dalam iman seperti firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas. Apa dia qisas? Kalau orang bunuh orang dengan sengaja, balas bunuh. Itu makna qisas. Qisas maknanya ikut jejak. Orang bunuh orang, kita bunuh dia. Berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan daripada saudaranya, hendaklah ia memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Jadi bila orang maaf kita kan, kita buat benda baik lah pula. Ni orang maaf nyawa kita tak jadi terbaik, kopi hangit pula kita nak sedekah dia. Dah parut sungguh lah. Dah lah ayah budak-budak kita bunuh. Kemudian nak sedekah anak-anak dia pula. Allah Maha Kaya Tuhan. Sifat manusia tak. Dan seperti firman Allah Taala lagi, ya baca dah ni. Ayat Al-Baqarah 178 tadi. Dalam ayat tadi Allah tidak mengeluarkan orang yang membunuh daripada kalangan orang-orang yang beriman. Jadi ayat ni masih lagi dalam daerah orang beriman dan menjadikannya saudara kepada wali orang yang dibunuh. Wali itu maknanya orang pemegang amanah pada yang dibunuh. Dan maksud persaudaraan di sini ialah persaudaraan dalam agama. Demikian juga firman Allah Taala, wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra wa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ayat ini panjang lagi ya. Dan jika ada dua golongan daripada orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Damaikan. Dan jika salah satu daripada kedua golongan itu berbuat inayah terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat inayah itu sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah. Bukan asal nak berperang, tapi nak nyayah ke dia supaya dia yutan balik jadi orang yang beriman. Maka jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Karena sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, kerana itu damaikanlah di antara kedua saudaramu.
Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Habis kita bincangkan tentang kedudukan orang kafir. Perbincangan yang seterusnya iaitulah tentang Ahlus Sunnah. Isbatkan balasan di atas perbuatan maksiat. Ini Ahlus Sunnah ni, kalau orang buat maksiat, dia kata orang tu maksiat lah kita. Apabila Ahlus Sunnah menetapkan bahawa orang yang melakukan dosa besar dan maksiat tidak menjadi murtad, sekiranya ia tidak menyertai dengan sebab-sebab yang menjadikannya kafir, tak ada sebab lain lah, maka Ahlus Sunnah tidak mengatakan iman tidak rusak dengan sebab maksiat. Ini pahaman siapa ni? Tulis. Ini pahaman Murji'ah. Sebenarnya jumlah ini diucapkan oleh golongan Al-Murji'ah. Tak ada Al-Murji'ah tu. Al-Murji'ah. Tetap bagi dia. Kerana mereka mendakwa bahawa dosa tidak merusakkan iman seorang. Golongan Murji'ah ni golongan liberal terajut. Kalau dia sudah beriman, buatlah dosa banyak mana pun tak ada masalah. Dia sudah beriman. Bahaya tak bahaya ucapan dia? Bahaya. Ramai di zaman kita ini berasa selesa lah sebab memang dia beriman. Aku salah juga walaupun curi. Pergi haji juga walaupun rasuah sah. Sila-sila duit haji pun nak bayar dengan duit rasuah. Dah main juta-juta. Itu bimbang gitu. Apa dia kata? Kerana mereka mendakwa bahawa dosa tidak merusakkan iman seorang. Ini pahaman Murji'ah. Selama ia seorang mukmin. Murji'ah duduk tengah-tengah di antara duduk berlawan dengan golongan Khawarij. Khawarij orang buat dosa besar kafir. Kalau ni buat dosa banyak mana pun, selagi dia beriman mengucap la ilaha illallah, tidak menjejaskan iman. Iman dia beres. Lawan. Berat tak berat? Kita nak duduk tengah. Duduk tengah. Dakwah ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah telah menetapkan siksa akhirat kepada manusia yang mengejarkan perkara-perkara haram dan maksiat. Jadi pandangan yang tepatnya, yang betulnya, yang benarnya mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaahnya apa dia? Ahlus Sunnah pula berpendapat bahawa perbuatan maksiat menyebabkan terkena siksa. Buat maksiat kena siksa. Allah janjikan dalam Al-Quran dan melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran dan lidah Rasul. Dan maksiat dapat mengesankan iman. Kesak iman dia. Jadi lemah iman. Dalam arti kata mengurangkan iman. Bukan menghilangkannya. Kita kata iman dia kurang. Kita tak kata hilang lagi. Kita bukan Khawarij. Dan kita tak kata iman sempurna. Sebab kalau tidak jadi Murji'ah kita. Bahkan banyak melakukan maksiat boleh membawa kepada kufur dan riddah murtad wal iyad billah. Kerana hati itu merasa ringan dan tidak salah perbuatannya itu, hingga ia berani mengatakan halal setengah-setengah maksiat dan jatuhlah ia ke dalam kufur. Wal iyazu billah. Kita berlindung dengan Allah daripada perkara yang demikian itu. Waktu berfatwa menghalalkan benda-benda yang haram ataupun sebaliknya mengharamkan benda yang halal, ini semua perbuatan-perbuatan yang jinayah dalam syariat. Jadi Ahlus Sunnah hidup mana? Hidup tengah-tengah. Bukan mengkafirkan. Dan kita tak kata mereka iman mereka sama. Siapa dia kata iman dia, orang salah. Asalkan dia semaya kak, dia puasa, tak apalah dia nak buat apa pun. Orang ini dipanggil golongan Murji'ah. Murji'ah ni ada tak ada zaman kita hari ni? Tak ada orang dengan nama Murji'ah. Tak ada orang yang daftar. Pergi cari di ROS. Ada orang yang daftar nama Murji'ah? Tak ada. Yang adanya nama liberal. Nama sekular. Jadi nama puak-puak la ni. Ni. Golongan ni lah. Pengganti Murji'ah sama ini. Golongan liberal lah. Golongan sekular lah. Golongan apa lagi lah. Jadi golongan-golongan yang tak mau berpegang dengan hadis dengan Quran. Apa alasan? Alasan golongan Murji'ah. Dia ada alasan. Dia pun pegang juga. Ialah berpandukan zahir hadis-hadis yang disebut itu dengan makna seorang yang mati dalam tauhid nescaya masuk syurga. Murji'ah ni pegang doa dengan hadis. Hak Nabi kata siapa dia mengucap doa masuk syurga.
Man mata seperti hadis, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati sedang ia yakin bahawa tidak ada Tuhan yang benar melainkan Allah, nasib dia masuk surga dia. Sedap dia. Jadi kan inilah. Inilah hak ramalan ni pun. Faham ni lah yang paling ramai sekali. Faham tak mau kembali pada syariah Islam ni. Cukup dah aku Mekah tiap tahun pergi. Umrah lagi, haji lagi. Apa lagi? Riba lagi lah. Curi apa ni? Rasuah lah. Tak siap. Mereka memahami bahawa masuk syurga itu berarti tidak dikenakan seksa. Tetapi sebenarnya tidak mesti berlaku demikian. Kerana kadang-kadang diseksa orang mukmin yang berdosa itu dengan seksaan yang Allah kehendaki, kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam syurga, dan barangkali mereka berpegang juga dengan ayat Al-Quran. Ini barangkali. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh kerana memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal saleh. Surah Al-Maidah. Jadi tengok. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junah, tak ada salah. Itu pergi hal tu, tak salah tu. Sebenarnya ayat ini diturunkan mengenai sahabat yang mati sebelum diharamkan arak. Tengok dulu ayat cerita tu. Di mana mereka tidak dituntut menjauhinya sebagaimana jelas oleh sebab nuzul ayat itu. Iaitulah Qudamah bin Abdullah bersama sekumpulan sahabatnya telah minum arak setelah diharamkan. Kerana alasannya dengan ayat ini. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat. Ini alasan dia. Jadi apabila orang yang buat amal baik, tak menjedahkan amal-amal lain itu. Dia kata apa? Ketika diceritakan hal ini kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau dan Sayyidina Ali bin Abi Talib beserta dengan sahabat-sahabatnya telah bersetuju mengatakan, jika ia mengaku bahawa arak itu haram, mesti disebab. Mesti. Jika ia masih berdegil mengatakan arak itu halal diminum, mestilah dibunuh. Mana kalau dia kata halal dah, pacuk. Sebab dia murtad. Kalau dia kata tak halal, kalau itu minat. Sebab jatuh hukum minum arak. Berkata Sayyidina Umar kepada Qudamah, sekiranya engkau benar-benar bertakwa, beriman dan beramal saleh, nescaya engkau tidak minum arak. Kalau betul-betul tak minumlah. Ayat ini diturunkan ketika berlakunya pengharaman arak serta peperangan Uhud. Dan berkata sebahagian sahabat, bagaimana nasib kawan-kawan kita yang telah mati dalam keadaan minum arak? Hidup mikir kepada kawan-kawan dia, lagu mana. Lepas-lepas dah mati dah ni, terbiul taubat ni macam mana? Lalu Allah menurunkan ayat ini menjelaskan bahawa sesiapa yang memakan sesuatu perkara dalam majlis yang belum diharamkan, maka tidak mengapa. Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahawa siapa yang memakan suatu perkara yang dalam masa yang belum diharamkan, maka tidak mengapa. Jika ia termasuk orang mukmin yang muttaqin dan salihin. Jadi kalau kita belum haram lagi tak apa. Tapi sekarang ni benda ni semua jelas. Dia tak halal haram. Dia duduk IP lagi. Dia cari lagi. Dia telefon ustaz ni. Setengah orang ni dia tanya. Ustaz ni yang kelima ni saya telefon. Anak kalau dengar lagu ni saya stop telefon. Cukup dia nyesah kau ustaz. Kena dia nak cari hak mana lebih ringan. Ustaz mana hak lebih ringan. Nak cari hak mudah. Jumpa orang kita kata tak boleh. Haram. Abu anak tak boleh main dengan dia. Dia kita yang mulai pula. Beres hak ni. Allah, apa payah dunia akhir zaman. Darurat. Sekarang ni darurat. Ada seorang ustaz tu kalau tanya apa-apa pun darurat saja. Tengok kawan-kawan dia pernah panggil ustaz mana? Ustaz darurat. Dah. Semua fatwa dia darurat. Boleh ni? Boleh. Darurat. Darurat. Boleh ni? Boleh. Darurat sekarang ni. Kita tak ada negara Islam. Kita tak ada main cari alas saya kayu. Darurat tahu mana darurat. Rumah ada dah. Waktu hujan terus tak basah.
Nak mencari riba lagi buat apa? Darurat. Darurat ke mana? Perkataan ini diambil daripada tafsir Al-Qurtubi dan juga syarah akidah At-Tahawiyah. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan kita tentang ahli maksiat. Orang yang melakukan maksiat, insya-Allah kita akan sambung bincang kita dalam bab dosa-dosa besar. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita dosa besar ini kita telah syarah panjang dalam kitab kita, kitab dosa besar. Kuliah bulanan kita di masjid kita ni, alhamdulillah. Jadi kita akan sambung hari ini perbincangan ringkas untuk memahami apa itu dosa besar, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.